terbina tamadun manusia, hasil buminya subur sentiasa. Datangnya Islam menyinari umat, tamadun terbina lebih hebat. Muncullah kerajaan yang berdaulat, menjaga akidah seluruh rakyat. Namun keadaan berubah akibat didatangi penjajah. Hilang dan gelap khazanah sejarah, pencipta bangun membina umat. Datangnya Islam menyinari umat, tamadun terbina lebih hebat. Muncullah kerajaan yang berdaulat, menjaga akidah seluruh rakyat. Namun keadaan berubah akibat didatangi penjajah. Hilang dan gelap khazanah sejarah, pencipta bangun membina umat. Pencipta bangun membina umat. Pencipta bangun membina umat. Wilayah unik di peta dunia, gugusan kepulauan Nusantara. Di sini terbina tamadun manusia, hasil buminya subur sentiasa. Datangnya Islam menyinari umat, tamadun terbina lebih hebat. Muncullah kerajaan yang berdaulat, menjaga akidah seluruh rakyat. Namun keadaan berubah akibat didatangi penjajah. Hilang dan gelap khazanah sejarah, pencipta bangun membina umat. Datangnya Islam menyinari umat, tamadun terbina lebih hebat. Muncullah kerajaan yang berdaulat, menjaga akidah seluruh rakyat. Namun keadaan berubah akibat didatangi penjajah. Hilang dan gelap khazanah sejarah, pencipta bangun membina umat. Pencipta bangun membina umat. Pencipta bangun membina umat. Wilayah unik di peta dunia, gugusan kepulauan Nusantara. Di sini terbina tamadun manusia, hasil buminya subur sentiasa. Datangnya Islam menyinari umat, tamadun terbina lebih hebat.
khazanah sejarah, pencipta bangun membina umat. Datangnya Islam menyinari umat, tamadun terbina lebih hebat. Muncullah kerajaan yang berdaulat, menjaga akidah seluruh rakyat. Namun keadaan berubah akibat didatangi penjajah. Hilang dan gelap khazanah sejarah, pencipta bangun membina umat, pencipta bangun membina umat, pencipta bangun membina umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Hari ini masih lagi terdemai. Masih Mic tak sampai lagi. Jadi kita kena cakap dalam nada yang tinggi lagi. Alhamdulillah. Okey, diharapkan tuan-puan abang kakak sihat bagi yang menjalani ibadah puasa sunat hari ni Ustaz. Ya. Puasa sunat Arafah. Ya. Jadi moga diterima amalan sunat yang dilakukan tu diterima Allah SWT. Jadi Ustaz, hari ni kita masih lagi sembang santai Miftahul Malayu. Sebuah buku sejarah Islam ala Melayu. Bahasa mudahnya sejarah bangsa kita sendiri, ya Ustaz. Sejarah bangsa kita sendiri. Okey, diucapkan selamat datang kepada yang sedang menonton. Okey, yang sedang menonton dan yang akan menonton, ringankan tangan anda, tekan butang share, butang like. Moga apa yang tuan share ataupun yang tuan-puan like peroleh keberkatan, peroleh manfaat. Okey, jangan berat-beratkan tangan anda, ringan-ringankan. InsyaAllah ini perkongsian ilmu sejarah bangsa kita sendiri, ilmu sejarah yang dah mula ataupun bahasa mudahnya kalau diikutkan ulama Syekh Ahmad Al-Fatani, Wan Ahmad Al-Fatani dah kalau ikut dah detect ataupun dah predict dah bahawa bangsa dia, iaitu bangsa Melayu kita ni akan mengabaikan sejarah. Jadi sembang santai live alami ini bertujuan untuk perkongsian, untuk kita jadikan satu program kepada masyarakat agar cakna, agar mendapat sedikit ilmu pengetahuan tentang sejarah bangsa sendiri. Alright Ustaz, kita pun tak nak mempelengah sangat. Sembang santai juga. Nak pergi jauh sikit dan nak habis masa pula. Sejam tu sekejap je Ustaz. Okey, jadi yang sedang menonton, saya ucapkan sekali lagi selamat datang. Mohon share dan terus share. Moga lebih ramai dari hari ke hari, lebih ramai yang mula berminat dengan ilmu sejarah bangsa Melayu itu sendiri. Okey, jadi Ustaz, kita sambung. Tajuk semalam yang kalau ikut tajuk pertamanya bab 1. Bab 1 iaitu Alam Melayu sebelum kedatangan Islam. Tim tolong pergi kepada isi kandungan 1. Okey, tim dah siarkan tajuk tadi. Tim pun terlupa.
Okay, so jadi bab satu kita sambung kan, alam Melayu sebelum kedatangan Islam. Kalau ikut semalam Ustaz dah ada buat takrifan tentang agama kan, sebelum Islam tu datang, bangsa Melayu ni anut agama apa, agama apa yang apa orang panggil tu, kepulauan alam Melayu. Kepulauan boleh Ustaz? Kepulauan gugusan alam Melayu, seperti mana dalam muzik tu tadi, gugusan tu kan. Jadi kita boleh masuk pula hari ni Ustaz, kalau dalam tajuk kecilnya tu Melayu bangsa pelayar. Dia tak nampak macam sejarah sangat bila melibatkan Melayu bangsa pelayar ni. Surat pertama lah saya masukkan. Silap tu, ni ada. Okey. Alright, bagi yang ada buku dan ataupun yang dah ada e-book, Azhar, boleh lihat muka surat 17. 17 ya. Kita dah nak mula kelas lah ni. Okey, sila buka muka surat 17. Macam sembang santai. Okey, kita sembang santai, and ini adalah perkongsian daripada penulis sendiri yang dah menjejak, yang dah pergi menyelidik di lapangan. Bukan sekadar hanya baca, tapi kita yang biasa-biasa ni kita hanya menumpang. Menumpang kajian Ustaz Hasanuddin dan juga Bonda Tun Suzana. Alright Ustaz, silakan untuk Melayu bangsa pelayar kita. Melayu bangsa pelayar sebab apa saya namakan sebagai Melayu bangsa pelayar? Memang masyarakat penduduk asal di gugusan Kepulauan Alam Melayu ni, dia memang pelayaran itu adalah medium utama dalam perhubungan. Maknanya perahu ataupun kapal itu adalah kenderaan yang utama di alam Melayu. Sebab apa? Dia gugusan pulau-pulau. Kita tengok Sumatera, Semenanjung Tanah Melayu, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, kemudian Pulau Bali, Pulau Lombok, lepas tu Nusa Tenggara Barat dan sebagainya yang ke timur. Ini semuanya pulau-pulau. Juga di Filipina, Pulau Mindanao dan pulau-pulau yang lain lah, Pulau Luzon dan sebagainya. Ini semua pulau. Kita ni sangat banyak pulau. Kata alam Melayu ni, Indonesia sahaja angka tidak rasmi, kalau tidak silap saya, ada 17,000 pulau. 17,000 pulau? Indonesia kan. Tambah lagi pulau yang di Malaysia lagi. Bukan sekadar kita di Semenanjung dan Sabah Sarawak aja. Kita juga ada pulau-pulau juga kan. Macam contoh kalau pergi Langkawi. Kalau Langkawi kan kita nampak macam nak pergi Dayang Bunting, Pulau Dayang Bunting, lepas tu ini lagi, ini lagi. Maksudnya ibaratnya itulah dipanggilkan pulau-pulau tu. Okey. Itulah Indonesia pada 17,000. Campur Malaysia mungkin ada puluh-puluh lah pulau-pulau kan. Itu yang kita tahu, yang kita tak tahu selain daripada Pulau Pangkor apa, semua Pulau Langkawi. Sampahnya Pulau Sipadan lah. Dengan itu dengan sebab faktor geografi itu menyebabkan bangsa Melayu ni dia sangat pakar dalam bidang perkapalan dan pelayaran atas faktor geografi itu. Atas faktor apa dia melihatkan bila dia dia nampak hanya itu je. Itu antara perubahan utama. Sebab apa? Pertamanya, selain daripada gugusan pulau-pulau ni, kita dipisah oleh laut ni, kita juga dengan tanah yang subur ni, kita memiliki hutan yang sangat tebal. Dengan sebab itu, kalau zaman dulu, Aceh, maknanya Aceh di sebelah pantai timur Aceh lah, bahagian bahagian Aceh Timur itu sebagai contoh macam Lok Sumawi, Aceh Utara dan Aceh Timur lah, Lok Sumawi ataupun Samudra Pasai itu. Dia dulu dengan Semenanjung ni lebih mudah pergi berbanding dengan di pantai barat Semenanjung lebih mudah pergi berbanding dengan orang Semenanjung pantai barat nak pergi ke pantai timur. Sebagai contoh macam inilah, Melaka zaman dulu kalau nak ke Kampar lebih mudah berbanding Melaka
kapal di Indonesia lah, Kapal, di Sumatera lah. Kita katakan Riau lah. Riau lah. Kapal kan kata Perak pula. Pekanbaru Okey. Melaka, orang Melaka nak pergi Pekanbaru dulu. Lebih mudah berbanding orang Melaka nak pergi ke Terengganu. Sebab apa? Jarak sebab main kapal itu, perahu itu. Mudah perahu layan. Kalau ikut Melaka dah nampak dah. Sebab kerana dia punya laluan. Ya, sebab betul. dulu tidak ada jalan. Betul, faham. Malah dulu kalau daripada pantai barat nak ke pantai timur, orang Melaka lah nak pergi ke pantai timur. Dia tetap tidak ikut, dia nak ikut darat pun, dia tetap tak ikut daratan, dia ikut sungai. Macam contoh orang Melaka, dia akan berlayar ikut laut, turun ke Muar, sampai Muar, dia masuk sungai Muar. Masuk sungai Muar tu dia akan pergilah ke masuk jalan sungai Faham penarikan apa. Ya. Okey. Itu terus dia jadi laluan ke Sungai Pahang, ke Kuala Pahang, barulah dia belok ke Terengganu, ke Kelantan dan sebagainya. Maknanya sebab apa? Kita di Banjaran Titiwangsa, dia berbeza dengan orang Arab. Kalau orang Arab sebagai contoh, Sayyidina Ali daripada Madinah, dia nak ke Kufah. Okey. Di Iraq sekarang ni. Dia tak ikut laut. Dia tak pakai perahu. Dia ikut naik kuda ke dan sebagainya. Sebab apa? Sebab dia padang pasir. Hutan-hutan tidak tebal. Okay. Betul? Maknanya perjalanan dengan darat lebih mudah berbanding dengan laut. Sebab itu orang, kalau kita katakan kepakaran perjalanan di padang pasir, orang Arab lah yang paling pakar. Dia tahu mana pasir jerlus, mana yang tidak jerlus, mana jalan yang sesuai. Kalau kita orang Melayu tengok pasir sama je. Kita orang Arab tak. Pasir ni tak boleh lalu. Pasir ni yang kita kena lalu. Ini yang kita menjadikan jalan utama. Itu sebab daripada Mekah ke Madinah, dia ada jalan khasnya zaman dulu. Dia tak main sebarang jalan je. Dia ada jalan khasnya. Itu kepakaran orang Arab lah. Jalan darat kan, jalan khas. Itu sebab zaman dulu kalau orang Arab dari Mekah ke Madinah tak pernah dengar orang ikut jalan laut. Walaupun zaman dulu, daripada dulu tak pernah dengar orang ikut jalan laut. Orang mesti ikut jalan darat sebab lebih mudah. Tapi kalau alam Melayu lain. Kalau macam sebagai contoh, orang Kedah nak pergi Johor. Zaman dulu jarang ikut jalan darat. Jarang. Walaupun ada kuda, ada gajah kan. Kuda dan gajah di alam Melayu dulu digunakan untuk perjalanan yang pendek-pendek. Dia tak jalan. Ada. Ada sebab macam mana kan? Kita ni kan pulau-pulau. Bukanlah. Bila Ustaz mengatakan Kedah pergi ke Johor tu tadi, yalah kalau ikut sekarang ni lah. Maksudnya satu hari itu je. Tapi kalau adakah kerana tak ada lagi jabatan hukum masa tu yang nak tahukan jalan ke macam mana Ustaz? Bukan, sebab hutan kita tebal. Dan satu lagi mungkin patut bila siang okeylah, patut bila malam nak kena berkemah pula. Tapi kalau di atas laut, di atas air, dia kalau malam kita di hutan ke boleh juga, kita boleh ikut bintang. Itu tidak jadi masalah. Cuma di hutan tebal. Musuh-musuh lebih banyak, binatang buas dan sebagainya. Janganlah kira sekarang lah. Yang pilitan dah asyik dah kandang-kandangkan harimau semua. Naik gajah dari Kedah ke Johor zaman dulu. Kalau naik kapal, naik perahu boleh sampai 4 hari. Gajah mau 2 minggu. Dengan keadaan hutan dan sebagainya, bukit, ganang kan? Ya, betul. Bermakna kalau gajah ni diguna untuk perjalanan yang pendek dan dia guna untuk perang. Kuda pun sama juga. Ada pun pelayaran jauh, mesti guna jalan perairan, sama ada sungai atau laut. Okey. Sebab itulah Melayu ni kapal selalu banyak. Jenis-jenis perahu. Kita bagi perahu lah dulu. Jenis-jenis perahu selalu banyak. Sahabat saya dia buat PhD tentang perahu lah. Dr. Rahizat bin Abdul Wahab namanya. Dia buat kajian tentang perahu. Dia
pernah bagi tahu saya perahu Melayu ni ada 300 lebih jenis-jenis dia. Jenis-jenis dia. Dan perahu Melayu ni dia jenis-jenis tu dia ada fungsi-fungsinya. Okey, bukanlah maksudnya sama je. Bukannya sama, lain. Sebagai contoh, kalau kita kata kan, kalau nak berdagang dengan membawa barang yang banyak, anak kapal yang banyak, pelayaran jauh, kita pakai jong namanya. Sebab jong ni perahu Melayu yang paling besar sekali. Kalau ikut pencatatan Cina abad ketiga Masihi, dia sebut jong Melayu ni, ataupun kalau Cina dia sebut sebagai Kuala Lumpur lah. Jong Melayu ni boleh bawa sampai 1,000 orang. Apa tu? Dan dia memang daripada permukaan air itu sampai ke atas tu memang tinggi. Terlalu tinggi. Memang besar lah. Itu jom. Kalau untuk pelayaran yang untuk laju, dia pakai kapal perahu lancaran namanya. Lancaran. Daripada perkataan lancar. Lancaran. Ini memang untuk laju. Dia lebih tirus dan dengan layar yang lebih besar dan sebagainya lah. Layar pun lebih banyak, perahu lancaran. Kalau kita katakan untuk lalu sungai yang kecil-kecil, anak-anak sungai, nama perahu baluk ataupun perahu jalur. Itu perahu-perahu yang kecil-kecil lah. Kalau daripada segi nama ni, saya memang tak memang itu ni lain-lain betul-betul. Memang betul-betul tak tercapai lah. Ya. Di akal. Kalau untuk perang, orang Melayu dia ada perahu khas. Penjajab namanya. Kalau Portugis dia disebut sebagai panga Jawa. Sebenarnya dia namanya penjajab. Kalau penjajab ni memang digunakan untuk perang. Portugis sendiri tulis masa di perang yang Melaka lah, tentera Melaka memang gunakan perahu penjajab ni. Perahu penjajab ini dia lebih cepat dan juga dia juga memang sesuai lah. Seni bela dia, seni bela dia tu dah memang standby untuk meriam. Ya, meriam. Ada tempat untuk meriam. Dia ada dua tingkat, ada dua lapis. Atas tu ada meriam, ada gambar-gambarnya tu. Kalau pernah dengar kita biasa dengar pepatah lah, biduk lalu kiambang bertaut. Pernah? Biduk tu nama perahu. Dan perahu tu lah paling sesuai sekali untuk melalui kawasan perairan yang banyak tumbuhan yang terambang-ambang. Contoh macam teratai, kiambang. Jenis bersangkut-sangkut ni. Ya, sangkut-sangkut. Jenis apa kata dia berakar dia tu apa semua tu boleh menyebabkan terbelit lah. Dia kan banyak di tepi sungai. Betul. Ataupun juga banyak di tasik-tasik dan danau kan. Ini perahu biduk lah paling sesuai sebab di bawahnya tu dia agak tajam sikit. Ya, jadi dia boleh belah teratai tu, boleh kiambang apa semua. Jadi dia tak bertaut lah pada perahu tu. Ya, kalau perahu baluk ataupun perahu jalur, dia bawahnya macam bulat gitu. Kurang sesuai lah. Kurang lancar lah. Faham. Kalau orang Melayu dulu, dia nak merempuh ombak besar, dia gunakan perahu katil atau perahu cadik nama dia. Dia perahu ni, tapi perahu juga Ustaz. Belum kapal lagi ya? Sama, dia perahu tu, ini yang kita salah sangka. Kalau bahasa Melayu yang asal adalah perahu tu umum. Macam kita kata dia apa dia orang panggil tu tajuk kereta. Umum. Ada BMW, ada Mercedes. Dia tak perahu tu umum. Kapal-kapal besar pun perahu juga. Aku semua perahu. Itu bahasa Melayu asal. Kemudiannya abad ke-17 atau abad ke-18 barulah kita mengambil perkataan kapal itu daripada bahasa Tamil, perkataan Tamil. Kapal. Sebenarnya tidak ada, kapal bukan istilah Melayu asal. Baru digunakan. Istilah asalnya perahu. Maksudnya kapal itu, perkataan kapal itu bukan bahasa Melayu. Bukan bahasa Melayu, bukan perkataan bahasa Melayu. Dia perkataan
bahasa Tamil. Oh, bahasa Tamil. Ya. Abad Maksudnya 17, kita 18 baru kita pakai ambil daripada pedagang-pedagang dari India. Tamil. Dari pedagang-pedagang Tamil daripada India. Oh, maksudnya kita ni bahasa Melayu ni, kita punya spesifik. Kalau Perahu. sekarang ni kapal ke, apa ke, sampan ke, kita kategorikan dia adalah perahu. Perahu. Ibaratnya kereta. Ada Ya. jenama BMW. Ya. Ada, bukan. Dia bukan jenama. Kereta. Ha. Ada, ayolah daripada segi sudut. Ada jenama, sedan, ada sedan. ada Ada 4x4. Ya. Kategori-kategori. Kategori. Ya. Tapi asal dia adalah perahu. Perahu. Asalnya adalah kereta. Apa je kenderaan di perairan, perahu. Okey. Perahu tu nama umum. Nama Sekarang kita umum. faham perahu tu sampai kecil tak? Betul. Tak perahu, dia jong besar pun. Perahu juga. Perahu. Perahu Melayu tu Perahu maksudnya. Tapi nama dia Jong. Jong. Nama dia ni Bidong. Ya, sebab dulu istilah Ah. kapal belum wujud. Sekarang kita tengok manuskrip Melayunya lama, perkataan kapal tidak wujud. Wah, tuan-puan, ni adalah Bukan satu pemberitahuan ataupun ilmu yang baru yang bagi kita, bagi saya sendiri, saya merasakan kapal itu adalah satu kenderaan air yang besar. Perahu itu sedang sikit, sampan tu lagi kecil. Itu kefahaman saya. Rupanya tidak. Rupanya perahu itu adalah kenderaan di air. Ya. Pengangkutan air. Tapi dia punya saiz apa semua itu mengikut pada nama. Begitu pada nama. Perahu Bidong. Ya. Perahu Jong. Ya. Perahu lancaran. Ya. Asal dia adalah perahu. Ibaratnya kereta Ford, kereta sedan, Ya. kereta kancil, naik begitu. Dia macam ni. Perahu tu adalah kenderaan darat macam tu, kenderaan darat. Ada lori, Ya, ada van. betul. Kenderaan darat. Ni kenderaan air. Ya. Perahu sama kenderaan air. Okey. Jelas Ustaz. Jelas sudah. Ha. Okey. Kalau yang di darat sekarang paling besar apa? Bas. Bas. Zaman dulu jong. Perahu. Boleh bawa orang, boleh bawa barang, apa semua. Jong tu lebih besar kalau dia boleh bawa 1,000 orang. Jadi kita tengok kapal-kapal sekarang. Yelah, kalau faham. land cruise pun kan besar. Ya. Jong dia kita boleh bayangkan sebesar itulah. Barangkali lebih besar daripada itu. Kita kapal-kapal besar. Kalau ikut pencatatan daripada Cina abad 3 dan abad 8 pun. Memang kapal Melayu ni kapal besar lah. Baik Ustaz. Okey, kita tengok ruangan komen sedikit Ustaz. Sekejap. Tuan Azmi Abdul Latif. Assalamualaikum Ustaz Dr. Haji Hasanuddin. Itu doktor juga tu. Oh, Dr. Azmi. Dr. Azmi. Oh. Okey, kita masih ada. Ya, Tuan Syarifuddin. Waalaikumsalam Tuan. Terima kasih masih lagi bersama dengan kami. Tuan Azri Muhammad Yusof, terbaik katanya. Terima kasih kepada yang sedang menonton. Saya ingin mengatakan, ringankanlah tangan anda untuk perkongsian ini. Hari ini kita membawa tajuk ataupun sembang santai kita bagi yang dah tahu, Miftahul Melayu. Bagi yang belum tahu, Miftahul Melayu adalah sebuah buku yang diterbitkan oleh penerbit alami yang ditulis oleh Ustaz Hasanuddin Yusof dan juga Bonda Tun Suzana. Okay, buku fizikal berat lebih kurang 2 kilo lebih sikit saya. Kalau jatuh, kena kaki, bucu, memang berbahaya. Okey, berharga RM349 sahaja. Tapi untuk tuan-puan yang berkira-kira ataupun PKP ni ada terganggu ekonomi ke apa semua, jangan risau. Okey, kami selaku penerbit alami ada mengeluarkan buku Miftahul Melayu ataupun sejarah Islam ala Melayu ini dalam bentuk e-book. Okey, tuan-puan, dalam bentuk e-book yang sekarang ini tengah promosi. Kalau ikut harga asalnya RM99, tapi promosi sekarang sehingga Hari Merdeka 31 Ogos berharga cuma RM50 sahaja. Tuan-puan buat bayaran, tekan link, buat bayaran, automatik tak sampai sejam tuan akan dapat boleh baca dah terus.
Tapi kalau buku fizikal kena tunggu sikit lah sebab postage kan. Okey Ustaz, kita teruskan lagi. Okey, untuk pengetahuan tuan-puan semua, hari ini kita dalam bab 1, Alam Melayu sebelum kedatangan Islam. Dalam tajuk kecil sub kita bagi. Sub tajuk bab 1 tu iaitu Melayu Bangsa Pelayar. Okey, Melayu Bangsa Pelayar. Okey, bagi yang terlepas apa semua untuk pengetahuan, hari ni hari ke-6 ke kita? Tim, hari ni hari ke-6 Ustaz. Hari ke-6 bagi yang terlepas hari semalam kemarin apa semua, boleh tengok kita punya page dan yang mudahnya tekan je live notification. Bila Penerbit Alami buat live je, automatik tuan-puan akan dapat notification, akan dapat pemberitahuan. Okey Ustaz, kita masuk balik Ustaz. Kalau dekat sini pun kalau ikut Ustaz ada meletakkan gambar peta Ustaz. Ya. Ini kalau ikut peta Alam Melayu Ustaz. Karangan Osmaniah. Yang telah dilakarkan, bahasa mudah dilakar Ustaz. Dilakarkan oleh Ali Jarafi Osmaniah, Khatib Shalabi. Dari Turki Osmaniah dan Khatib Shalabi. Tahun 1650-an. Kalau dalam buku ataupun e-book, tuan-puan boleh lihat beginilah. Lakaran kepulauan gugusan Alam Melayu itu sendiri. Betul Okey. Disebabkan kita itu terpecah kepada pulau-pulau Ustaz. Menyebabkan Alam Melayu dahulu pengangkutan utama dia adalah pengangkutan air. Iaitu perahu. Menyebabkan perahu inilah bangsa Melayu ini dipanggil bangsa pelayar. Setuju Ustaz? Boleh. Itu cara ayat dia. Jadi tuan-puan dulu kan dah biasa dulu, sangat biasa. Orang Sulawesi ke sini, orang sini ke sini. Orang Jawa adalah menggunakan pengangkutan air. Disebabkan pulau-pulau. Apa panggil terpancar gugusan kepulauan. Yalah, kita panggil apa? Pulau-pulau yang terpencar. Terpencar. Ya, bahasa ayat tu kita kena gunakan juga. Okey, Ustaz. Kalau dilihat dalam buku ini, Ustaz ada mengisi bagi yang dapat melihatnya. Kapal Pinisi. Kapal Pinisi adalah ini kita tulis kapal lah. Kalau ikut perahu Pinisi, tapi sebab nak bagi masyarakat faham bahawa kapal tu besar. Kalau kita tulis perahu sekarang, perahu pun ada layak bagi dia orang. Okay. Perahu Pinisi ataupun perahu tradisional Sulawesi. Sumber ini dapat di kajian lapangan penulis. Ustaz, kalau ikut nampak macam lam-lamha. Lam-lamha. Memang dia main sedar. Betul Ya. Adakah Dayang-dayangnya disusun itu. Adakah kalau saya pergi tanya orang di Sulawesi lah, saya jejak itu, sumber-sumber dari Sulawesi, dia daripada perkataan lillahi ta'ala lah, sebab dia lam-lamha itu. Lillah itu jadi falsafahnya kita belayar semata-mata kerana Allah. Maksudnya kuatnya Islam apa yang diamalkan oleh bangsa Melayu ni bangsa kita ni sampai semua dalam kehidupan apa semua tu ada falsafah. Memanglah. Tapi okeylah Ustaz, sebab pasal falsafah ni dia ada tajuk khas dia nanti Jadi iaitu kita nak sembang tentang pelayar lah pasal dan orang Melayu ni dia juga bukan sekadar pakar buat perahu ni, kapal ni. Kalau ikut daripada penulisan dari sumber Cina abad ke-8, begitu juga penemuan kapal-kapal kuno di alam Melayu, perahu kuno di alam Melayu ni. Orang Melayu ni dia buat perahu, buat kapal ataupun perahu, dia tak pakai paku, dia pakai tanggam. Kelebihan dia apa? Kalau paku ni dia bila panas dia akan merenggang. Merenggang. Dia panas dia merenggang kan. Dan bila dia kena air laut dia akan berkarat lah. Betul. Tapi bila tanggam
dia makin panas dia mengembang. Bila mengembang dia akan lebih kuat. Dia Betul, akan betul, betul. menyatu. Ah. Dan bila kena air dia tidak bekat. berkarat lah. Dia lebih kuat. Dan juga orang Melayu ni, dia antara kelebihan dia, kepakaran dia, kalau nak tahu ni ada sahabat saya, Tuan Marzuki Saleh. Ini antara pakar pelayaran lah, ilmu pelayaran Melayu yang lama. Masih ada lagi? Masih ada orang yang masih sihat lagi. Dan dia pernah ke pejabat saya, sahabat saya. Kalau nak tahu tentang lebih lanjut tentang ilmu pelayaran Melayu ni, boleh ambil daripada dia lah. InsyaAllah nanti kita boleh pergi interview dia. Dan juga sahabat saya Dr. Rahizat juga juga antara yang pakar lah dalam pelayaran Melayu ni. Antara kepakaran orang Melayu ni, dia boleh berlayar dengan lawan arah angin. Subhanallah. Kalau kita tengok, kalau orang barat, ilmu dia, angin tiup, dia akan tiup ikut arah angin. Betul. Maknanya kalau angin dia tiup akan dia akan buka layar dia tu kalau kita tengok filem lah. Sekarang dia nak pergi ke arah sana. Dia akan tunggu angin bertiup ke Betul. arah sana. Kalau tak dia biar macam bersantai. Kalau angin dari arah sana, dia akan turunkan layar. Dia akan duduk diam lah. Bila angin arah sana baru dia naik layar, baru dia bergerak. Sama ada orang barat, orang Cina, orang India dan sebagainya. Tapi kalau orang Melayu, dia boleh berlayar lawan arah angin. Dia nak ke sana, tapi angin pergi sana. Ya, betul. Dia boleh juga pergi sana. Maksudnya dia bertentang kan? Bertentang. Dengan cara apa? Dengan cara berlayar secara zigzag. Dia berlayar secara zigzag dengan cara menyusun layar tu lah. Menggerakkan layar tu lah. Layar tu dia sengitkan sikit. Maknanya angin tu tolak ke depan, perahu dia tu bukan pergi ke belakang, tapi dia pergi ke sana. Faham. Kemudian dia balas balik. Balas balik dia tu. Faham. Sini dia akan balas ke sana. Maknanya dia dulu, sebab dia dah hidup di kawasan faham. Dia mengkaji. Kepakaran tu ada. Kajian terus dibuat. Maknanya dulu kalau orang daripada Semenanjung dia nak ke Sulawesi, orang Sulawesi nak pergi Jawa, dia tak perlu tunggu angin. Dia tak perlu tunggu monsun ke apa ke arah apa, tak perlu. Maksudnya bila-bila. Kalau macam itu, maksudnya pergerakan dia orang dah boleh baca dah, Ustaz. Ya. Maksudnya kalau mengatakan pergi ke sekian tempat ini 5 hari. Betul lah 5 hari. Ya. Tak perlulah. Kenapa lambat? Jam. Tak, maksudnya angin tak sampai. Tidak, dia takkan bagi alasan benda macam tu. Maksudnya angin kuat ke, angin tak kuat ke, angin ada ke, tak ada ke, tetap dia boleh meneruskan. Tetaplah kalau cara ribut taufan. Ya, faham tak? Tapi situasi angin dari bertentang pun dia tetap dia boleh jalan. Faham. Itu sebab dia ada kemudi bidai. Kemudi bidai dia selalu macam kapal perahu Cina ataupun perahu kapal barat lah. Kemudinya dia duduk di belakang dekat buritan tu. Tapi kalau perahu Melayu ni, kapal Melayu ni, kemudi dia dekat tepi. Kemudi bidai tu. Di belah tepi tu. Kita nampak macam pendayung. Terus saya ingat pendayung. Tapi sahabat saya Dr. Razak kata tu kan pendayung itu kemudi bidai. Kemudi itulah antara yang menyebabkan dia berlayar secara zigzag tu. Kalau duduk belakang tak masa. Duduk belakang dia tak boleh lah tak boleh nak buat zigzag tu. Okey. Alright, Ustaz, jelas benda yang bagi saya sendiri pun terasa wow. Apatah lagi kalau tuan-puan kita berkongsi perkongsian ini kepada anak-anak. Lagilah saya rasa. Zaman kita, Ustaz, minta maaf lah, udahlah tidak merasa kehidupan air tu. Sedangkan dulu nenek moyang kita, itulah penguasaan mereka. Tapi bila dah mentah-mentah ada kereta, ada kapal terbang ni, kita pandang jijik. Ibaratnya macam kita kata, Ustaz, kita pergi ke Brunei, kampung air apa semua, kita rasa apalah dia orang ni. Macam
membangun, tak Tak maju. membangun, tak maju langsung. Istilah kemajuan tu juga kena dipahami. Ya, tapi hakikatnya sejarah itu yang menyebabkan mereka menjiwai, tahu duduk rumah kat kawasan air, sejuk apa semua. Ya. Alright. Jadi bagi saya, tuan-puan, ambil tahunya pasal sejarah tu membuatkan pandangan kita kepada sesetengah suku ataupun apa panggil ni? Suku. Setengah suku ni kita takkan memplekeh-lekehkan dia orang. Memang tak boleh. Siap bangsa, siap suku dia pasti ada kelebihan. Ada kelebihan. Macam ibarat macam saya kata tu, bajau laut, apa semua tu. Malah mana-mana bangsa pun, kita katakan Cina ke India ke Melayu ke Arab ke, dia ada kelebihan. Ada kelebihan dia. Memang Allah menjadikan macam ni. Janganlah kata apalah arkitek korang ni tak tahu ke. Ya. Dia sebab antaranya dari segi faktor geografi tu. Kalau kita tengok kemahiran membina tembok-tembok ni, banyak belah-belah Timur Tengah kita tengok kan. Macam tamadun Mesopotamia. Ya, betul. Sebab Mesir. Sebab dia punya geografi dia yang membentuk dia macam tu. Itu sebab di alam Melayu ni kita tidak ada tembok yang besar-besar. Sebab apa? Laut tu sendiri sudah tembok. Dah tembok dah. Maksudnya sampai ke darat tu. Dia tidak perlukan tembok. Dia cuma perlukan kapal yang besar-besar. Macam tembok Cina lah. Tembok Cina tu sebab dia dekat darat. Ada di Cina tu pun pulau-pulau dia tak perlukan tembok. Sebab kalau darat dengan laut, dengan air, kita boleh duduk atas menara sikit pun dah boleh nampak siapa yang nak datang. Ketahanannya ialah dengan kapal-kapal. Dia tak perlukan tembok. Walaupun tembok dibuat juga, tapi tidak besar-besar. Faham. Tembok macam di Mesir kan ada tembok-tembok besar di kerana geografi tu, Sam. Ya. Geografi kawasan sesebuah bangsa tu, Sam. Ya. Kalau kita tengok macam saya ke Istanbul tu ada tembok Konstantinopel kan, besar kan. Tapi kalau macam walaupun dia pun ada laut, tapi dia bukan kawasan yang banyak pulau je tu. Orang-orang Melayu ni selain daripada laut tu, pulau-pulau tu juga kadang-kadang dijadikan sebagai pertahanan. Saya pernah ada ilmu lah daripada Riau kan. Dulu dikatakan bahawa orang-orang Riau kan dia banyak pulau-pulau ni. Okey. Ada sebahagian askar ni, tentera ni, dia meletakkan di pulau yang kecil ni. Bila kedatangan musuhnya, dia akan bagi isyarat kepada pusat pertahanan tu, dengan apa? Mainkan cermin. Bagi bersilau. Bagi isyarat lah. Macam mana dapat dah keluar. Itu dia. Itu antara ilmunya lah. Pertahanan. Itu dia kita punya geografi ni memainkan, yang membentuk budaya sesebuah bangsa tu adalah faktor geografi tu. Yelah, macam saya kata tadi lah, bangsa Arab. Dia melihat pada pasir itu pun dia dah tahu dah. Ya. Tapi kepakaran kita melihat takkan ada. Corak pemikiran, lepas tu sifat dalaman semua ni dibentuk oleh faktor geografi. Ya, faktor persekitaran yang bergunung ganang, berkepulauan, panas, semua. Sejuk. Dia ada pengaruh benda tu. Sebab kita tengok mungkinlah kita tahu orang Melayu, orang yang duduk di alam Melayu ni dia lebih kelihatan sifat dia lebih lembut daripada orang Arab. Sebab kita duduk di kawasan yang banyak pokok, banyak hutan, hijau, tenang, apa semua tu. Banding orang Arab, kawasan ni keras. Ya, sebab orang Arab, orang Mongol, orang Turki, mereka ni kan duduk di daratan yang luas, yang kurang pokok-pokok dan sebagainya. Dia menjadi lebih keras. Yelah, macam kita lah lalu tengah panas, muka berkerut je, dia tu dah memang dia nanti. Memang sikit sebanyak selain daripada faktor genetik tu, yang geografi tu main peranan juga. Main peranan, membentuk corak pemikiran itu.
Okey Ustaz, kalau kita lihat kan masih lagi dalam subtajuk Melayu Bangsa Pelayar. Kalau saya tengok di sini Ustaz ada memberitahu bahawa terdapat bukti yang menunjukkan pelayar-pelayar Melayu telah menetap di pesisir Laut Merah. Maksudnya orang Melayu ni dah belayar dunia lah Ustaz. Penulisan salah dia ada beberapa sumber lah. Antaranya yang menulis adalah seorang ahli geografi Islam abad ke-12, sangat masyhur, Muhammad Al-Idrisi. Okey. Muhammad Al-Idrisi ni, dia ni kalau mengkaji sejarah dia memang hebat lah. Sampai kan seorang raja di Sicily tu mengambil khidmat dia untuk menasihat untuk bagi ilmu kepada orang barat ni lah tentang ilmu geografi. Sebab dia buat peta globe besar dari Perak dan dihadiahkan kepada King George namanya. King Roger, minta maaf, King Roger. Dia Muhammad Al-Idrisi ni dia pernah nulis apa? Pelayar-pelayar daripada Sriwijaya. Alam Melayu lah. Alam Melayu telah berdagang. Maknanya abad zaman dia hidup tu lah, abad ke-12 telah berlayar ke Safalah. Maknanya kalau ikut abad ke-12 ni dalam tahun bila tu Ustaz? Abad ke-12 zaman Sriwijaya. Taklah kalau ikut tahun lah. Kalau ikut tahun 1100 dan ke atas lah. 1100 Masihi kan? Abad 12 kan? Abad ke-12. 1100 maksudnya 1100 ke 1199 lah. 99 Masihi. Subhanallah. 1200 dah masuk abad ke-13. Maksudnya Ustaz, orang Melayu ni dah belayar abad ke-12 tu 1100 Masihi. Dan dia bukan awal lebih lagi. Kalau kita tengok di Madagaskar itu ada sebuah suku namanya suku Merina. Suku Merina dia sebenarnya orang Melayu. Dia orang rumpun Melayu sebenarnya. Mereka ni nenek moyang dia daripada Borneo. Dia naik perahu sampai ke Madagaskar dan dia duduk di itu. Akhirnya sekarang ni melahirkan suku Merina itu. Kalau kita tengok di Madagaskar ramai yang muka Melayu tu. Melayu Jawa. Melayu lah, bukan kita. Yalah, faham lah. Asal memang ada di sini. Dan banyak dia punya perkataan ni memang sama. Sebab tu kalau bahasa Merina tu dianggap sebagai bahasa Malayo Polinesia. Maknanya bahasa ni lah. Rumpun ni lah. Yalah. Austronesia ataupun Malayo Polinesia. Maksudnya abad yang orang kata abad ke-10, ke-11, 12 tu dah belayar dah. Dah belayar dah. Macam mana orang? Lebih awal daripada tu. Macam mana? Ke timur Afrika tu. Faham? Maksudnya apa satu lagi Tanzania kan? Tanzania dia dah sampai apa semua kan? Ada catatan kan? Tak. Siapa yang menggelarkan Melayu ni bangsa kuno Ustaz? Yang banyak sekarang ni yang kuno tu pun kena faham je. Kuno ni tidak semestinya dia ketinggalan. Istilah kuno tu bermakna zaman lampau. Maknanya kalau di zaman kuno, semua bangsa di zaman kuno ni. Tidaklah yang mengatakan pakai cawat, yang duduk rumah atas pokok. Sedangkan pada abad ke-11, 10 sudah macam Ustaz sebelum itu. Ibaratnya ratus Masihi, zaman ratus Masihi. Maksudnya para sahabat masih ada. Para sahabat berkata abad ke 7 ke 6 bukan? Maksudnya tapi zaman itu pun abad ke 7 ke 6 orang Melayu dah belayar sampai ke timur. Mereka tu yang suku Merina tu antaranya. Boleh. Tidaklah Ustaz. Maksudnya sekarang ni macam mana Melayu boleh dideclare ataupun diiktirafkan oleh orang luar sampai merosakkan bangsa kita sendiri berfikiran. Tak tahu tentang itu sebab tak tahu tentang sejarah. Taklah. Kalau ikutkan pelayaran Melayu ke
Afrika sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Orang Melayu dah belayar ke Afrika. Contohnya tu adalah suku Merina tu sebelum kelahiran Nabi Muhammad tu berlaku peristiwa penghijrahan besar-besaran. Suku-suku di Kalimantan ni berhijrah ke Madagaskar. Madagaskar. Malah dikatakan ada tumbuhan-tumbuhan seperti macam ubi, pisang tu dibawa dari sini. Itu ada ahli akademik dari barat yang buat kajian tu yang Allahu Akbar. yang dibawa dari alam Melayu bawa ke Afrika dan hidup sampai sekarang. Maksudnya bahasa Melayu tu sendiri sebenarnya yang menghina bangsa. Iyalah. Mengatakan bukan taksub pendengar kata orang putih. Iya, Macam orang putih kalau kaji, kita cakap kaji orang putih, kita akan berasa hebat kita jadi nenek moyang. Kalau kita baca cerita orang putih lah, kita akan lebih. Siapa yang buat boleh keluarkan fitnah ni? Fitnah. Boleh kata fitnah. Dia memang fitnah ni. Dia pun tak tahulah siapa yang mulakan. Yang boleh memulakan mengatakan orang Melayu duduk atas pokok. Betul, apa pun tak pandai tahu. buat. Malah sebatang jarum pun tak pandai buat. Subhanallah. Itu adalah kata-kata yang biasa diungkap dululah. Duduk dia nenek moyang duduk atas pokok cawan. Pakai cawan apa semua. Tuan-puan, kalau ada dengar perkataan-perkataan gitu tuan-puan, sepatutnya tuan-puan kita semua patutnya berasa marah. Itu betul, kita kena marah. Jangan biarkan orang bertikaikan. Sedangkan dalam buku ni, sedangkan ilmu sejarah apabila dirungkai balik memberitahu. Itulah dikatakan pentingnya mendalami ilmu sejarah, baru kita sedar siapa diri kita sebenarnya. Betul salah? Okey, kita masih ada lagi Tuan Lan Kasim, perahu cadik atau berkatil. Sambung Ustaz. Tuan Lan Kasim. Tuan Lan Kasim hebat tu. Orang hebat ni. Kawan-kawan Ustaz Hasan kita. Dia banyak pengalaman tu buat dokumentari tentang Allahu Akbar. Tapi yalah Tuan Lan Kasim, kita cuma orang kata sembang santai, cerita habis kerang orang tak beli buku pula Tuan Lan Kasim. Jadi bagi tuan-puan yang ingin mendapatkan buku, boleh tekan link link untuk pembelian buku ataupun e-book. Boleh bertanya kepada seller. Okey, Tuan Taqiyuddin Tabarani. Allah. Itu lagi orang besar tu. Okey. Alright, Ustaz. Saya ucapkan selamat datang kepada yang baru datang. Mohon ringankan tangan. Moga perkongsian ilmu sejarah bangsa kita sendiri ni dapat walaupun sedikit demi sedikit, tapi ianya lama kelamaan dia boleh jadi tertanam, Ustaz. Dia macam ibarat cerita Doraemon lah, Ustaz. Hari-hari tengok Ultraman, hari-hari tengok, padahal dia pun dah pening. Director pun pening nak buat macam mana lagi. Lala Ultraman jadi banyak, Ustaz. Banyak taruh. Sekarang dah ada, kalau kita tengok anak kita tu beli, dia nak buat Ultraman tu ada bertanduk kan ini. Zaman berzaman tu. Zaman berzaman. Daripada kita kecil. Daripada kita kecil. Gaban pun tombang. Gaban tombang. Baju hitam pun tombang. Tapi Ultraman masih lagi. Masih ada. Dah keluar. Kita pun masih tahu. Ya. Sebab apa? Kerana setengah jam setiap hari itu ditanam. Jadi Ustaz, dengan apa yang kita buat ni, kita buat 1 jam setiap hari, moga itu boleh menjadi satu cara ataupun satu alternatif untuk kita kembalikan balik pengetahuan sejarah kepada rakyat Malaysia. Jangan kita pedulikan nak dengar ke tak nak dengar, itu bukan hak kita, Ustaz. Kita kena mula. Jangan kita berkira, alah kalau kita buat gini bukan ada orang nak dengar. Kita tak boleh berfikiran gitu, Ustaz. Sekurang-kurangnya kalau kita tak ada yang jumpa video kita ini, kan sekarang kan ramai orang buat FB, gambar zaman kenangan tahun 80-an, ni main guli. Di mana dapatnya benda itu? Adalah dulu punya cerita. Sama juga, Ustaz. Moga live video kita yang kita sharekan dalam Facebook, yang kita sharekan dalam YouTube nanti, ada yang tercari-cari, tertekan, terjumpa, mendengar, terus mendengar dan mendengar. Alright. Okay. Diucapkan selamat datang lagi kepada yang baru tiba. Okay, Ustaz. Kita nak pergi ke bahagian
selesai boleh kita selesai bab pelayaran ni, kita boleh masuk kepada banyak lagi sebenarnya. Ha? Banyak lagi. Tapi kan orang tak beli buku Ustaz. Orang tak beli ibu nanti. Aduh, macam mana penerbit nak bayar Ustaz nanti? Okey. Alright Ustaz, kita pergi kepada, tapi kalau ikut Ustaz, kita habiskan je lah sikit lagi Ustaz. Masa tidak menyeronok dengan kita Ustaz. Rasa macam baru tajuk utama. Dan kalau kita tengok, kalau kita nak terus lagi lah. Kita terus sikit lagi. Kita pada kita bahir satu suku Apa tu tim? Buka yang ini, muka surat 21 ni. Yang ni kita tak ada. Bukan tak pancarkan. Kalau kita nak macam mana bentuk kapal perahu alam Melayu yang paling sumber yang paling kuat lah kita boleh tahu adalah lakaran perahu atau kapal di Candi Borobudur itu. Sebab ada diukir kan? Ada diukir kan? Di dinding dia. Ya. Sebab Borobudur ni dibina oleh kerajaan Sriwijaya, Pemerintahan Sriwijaya. Dan Sriwijaya ni wilayah ni termasuklah di Semenanjung dan Sumatera dan sebagainya lah. Sehingga ke Caya ni. Dan dengan itu kita, dan memang kalau kita tengok kan perahu alam Melayu ni dia lebih kurang lah. Walaupun ada ciri-ciri Jawa, ada ciri-ciri Sulawesi, ada ciri hal, tapi dia secara kesimpulannya dalam bangsa yang sama tu dia lebih kurang lah. Dan kategorinya adalah perahu tu. Perahu alam Melayu. Yeah. Maknanya kalau kita tengok perahu di Borobudur, seingat saya lah, saya punya penelitian, ada lebih kurang ada 7 perahu. 7 jenis perahu tak? 7 perahu yang 7 lakaran perahu. Perahu pada dinding tu. Dan dari itu kita boleh tengok ada yang bergadung itu, bercadik itulah. Yang ada tepi dia tu, ada pelampung tu. Tuan-puan yang mana insya-Allah rezeki nanti lepas PKP yang ada planning nak melancong pergi ke Borobudur, kita tengok macam mana perahu-perahu ni. Takkanlah baru diukir. Alah itu abad ke-9, abad ke-8, abad ke-9 dah tu. Borobudur itu. Abad ke-8, abad ke-8, abad ke-9. Dan apa tu dan dan selain daripada itu ada juga penemuan perahu-perahu, buat contoh dekat Pujul Harjo. Pujul Harjo tu ada Pujul Harjo kat mana Ustaz? Di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Saya dah pergi dekat Rembang nama tempat dia. Itu antara perahu paling lengkap lah. Kita jumpa yang ditemui yang kuno, perahu kuno. Dia itu kalau ikutkan sezaman yang para sahabat Nabi tu. Abad ke-7 masih perahu tu sezaman sahabat Nabi. Yang kita pergi tu Ustaz, yang dia duduk dalam rumah yang berkunci tu, tepi laut tu. Itu Indramayu. Itu Indramayu. Perahu Indramayu tu dia lebih ke depan lagi lah. Tapi tetap perahu kuno juga. Masih perahu kuno. Semuanya yang di Pujul Harjo tu lebih lama lagi. So sezaman dengan sahabat Nabi ya. Kalau ikutkan dia punya ujian dari radio karbon lah. Dia punya orang kata kayu tu. Usia kayu tu. Dan dia memang tak pakai paku. Dia pakai teknik ikat dengan tanggam. Memang kuat. Tapi sekarang masih utuh. Dan juga faktor memilih kayu tu pun main peranan. Orang Melayu dia memang terror. Kita hutan tebal, banyak pokok pokok balak, jenis-jenis balak macam-macam. Berarti apa cengang dengan nyatuh. Kuat-kuat. Belaka kuat-kuat memang tahan. Sebab itulah tak makan di usia aku semua. Itu satu orang kata hazanah yang memang patut dijaga. Tapi di Indonesia memang dijagalah. Yelah, kalau kita tengok muzium dia, walaupun nampak macam tak apa nak siap, tapi barangan dia dijaga. Keris yang kita pergi hari tu, meriamnya apa semua tu, istinggar apa semua. Kalau kat Malaysia ni puas dah nak cari. Kita semua barang tak banyak lah. Sebab kena bawa lagi. Mungkin juga ada di simpanan individu. Okey. Kalau kita sambung yang tadi Ustaz.
Yang tadi awalannya Ustaz mengatakan kalau kata dari Melaka ataupun Selangor lah. Selangor nak pergi ke Kelantan. Pusing. Ya. Kena pusing lah. Ke Johor apa semua tu. Sama ada dia pusing ikut laut turun ataupun dia pusing masuk jalan apa laluan sungai pula. Ya. Ah. Barulah sampai ke Terengganu, ke Kelantan dan sebagainya. Okey Ustaz. Sebab dia nak cross susah. Ada berjalan Titi Wangsa sebagainya. Ya, betul. Ikut Great. Ikut Genting. Dulu belum ada lagi. Itu belum lalu Tasik Banding ni Ustaz. Tasik Banding tu ada. Tak tahu ada tidak sebab kata Tasik Buatan lah. Okey. Jadi Ustaz, kalau yalah kita pun cuma nak menghabiskan tajuk ni kan. Kita ada apa, kita nak pergi, kalau kita pergi ke tajuk lain sekarang, kita dah tak berkesempatan dah apa semua. Tapi maksudnya apa yang Ustaz boleh rumuskan kalau ikut bangsa Melayu ni tahun bila agaknya Ustaz mereka dah yang adalah sepengetahuan Ustaz ataupun catatan ataupun yalah bacaan-bacaan Ustaz ataupun kajian-kajian Ustaz yang mengatakan agaknya lah sejak bila Melayu ini dah tersebar di seluruh dunia. Macam mana? Yalah dah berlayar ke seluruh dunia. Oh, pelayaran. Sebab kita nak menafikan ayat yang mengatakan Melayu itu bangsa lemah. Kalau ikutkan Bangsa mundur. pelayaran yang terpencar yang jauh-jauh ini sebelum Masihi lagi. Sebelum Masihi ni dengan pengkajian daripada ahli akademik ibaratnya yang saya kata yang ke Afrika bawah itu berlaku sebelum Masihi tu. Sebelum Masihi itu yang pelayaran yang orang suku-suku Borneo dia dikatakan 500 tahun sebelum Masihi. Mana 500 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Pelayaran itu memang sudah lama kalau kita malah kalau ikutkan pengkajian daripada ahli akademik daripada barat ada beberapa orang lah mereka sebut bahawa bangsa Melayu ni lah yang mengajar ilmu pelayaran kepada bangsa-bangsa lain, pada Arab, pada Parsi, pada India. Sebelum mereka dah tahu meneroka jalan laut ni, yang mengajar mereka meneroka jalan laut ni adalah bangsa di gugusan Kepulauan Melayu. Sebab dia duduk di kawasan pulau pelayaran. Dan sebenarnya kita katakan hari Arafah ni yang menghubungkan pendakwah yang menghubungkan pendakwah daripada Mekah ke Arab tanah Arab. Dulu pusat di Mekah, pusat dakwah tu ke alam Melayu ni, dan juga yang menghubungkan bangsa Melayu untuk pergi menunaikan haji adalah dengan pelayaran lah. Betapa pentingnya aktiviti pelayaran zaman dulu itu. Tanpa pengetahuan pelayaran, ilmu pelayaran, mungkin secaranya mungkin dakwah Islam itu tidak sampai ke sini. Dengan pelayaran, dengan aktiviti pelayaran itulah sampai dakwah Islam ke alam Melayu ni, dan juga orang Melayu juga dapat pergi menuntut ilmu, pergi haji dan sebagainya dengan aktiviti pelayaran juga. Dan juga kepakaran Melayu tu, kepakaran bangsa Melayu dalam bidang pelayaran itu. Jadi banyak sumbangan dalam bidang pelayaran ni. Bangsa kita ni pun maksudnya banyak memberi manfaat kepada bangsa lain. Tapi kenapa bangsa kita sendiri yang mengkutuk bangsa kita sendiri? Allahu Akbar. Yang mengajar tentang layar memang orang Melayu lah, pembinaan ilmu membuat layar dan sebagainya. Daripada itu ada pengkajian. Ialah bagi saya pengkajian itu adalah bagi saya untuk mengeluarkan sesuatu fakta bukan suatu benda yang mudah. Kajian apa semua dah dibuat. Tapi malah kalau kata kita ikutkan pengkajian cara orang barat, lagi dia apa orang panggil tu? Lagi dia
apa orang panggil tu, teliti. Ha. Bukan main suka-suka je, main eja-eja je. Contoh dalam Metode Melayu ni saya ada tuliskan. Aha. Okay. Antara yang ramai-ramai saya ambil daripada Kevin Raleigh. Dia telah membuktikan bahawa orang-orang Melayu adalah pelayar yang pertama berlayar di lautan luas. Di lautan luas. Maknanya yang berlayar di laut Laut Hindi, Antartika. Ha. Saya tak boleh terima lah Ustaz. Pasifik, laut Antartik mungkin tidaklah. Siapalah yang merosakkan otak saya yang dia kata. Ini saya petik. Ini kan. Inilah. Antaranya pelayar Melayu juga merupakan pencetus jalan laut yang terawal di antara India dan China. Walaupun ketika di zaman kemasyhuran jalan sutera di daratan, pelayar Melayu telah menemui cara berlayar menggunakan angin monsun dari selatan India ke China melalui Selat Melaka. Allah. Tuan-puan nak lebih mendalam ataupun lebih mengetahui lagi boleh dapatkan buku Metode Melayu. Tuan-puan, saya rasa hari ni betul-betul marah apabila diceritakan oleh Ustaz Hasanuddin bahawa bangsa Melayu dah berlayar sebelum kelahiran Nabi Isa. Ya, sebelum Masihi. Sebelum Masihi, tuan-puan. Saya tulis ni nampak dia. Sejak 300 tahun sebelum Masihi. Pelayar Melayu mula berlayar masuk di China dan India. Tidak syak lagi bahawa pelayar Melayu adalah golongan yang paling berani berlayar ketika itu. Michael Adas. Ini Michael Adas lah. Tu tadi Kevin Raleigh. Ini Michael Adas sudah sebut. Seterusnya menyatakan bahawa pelayar Melayu telah tiba di pantai timur Afrika selewat-lewatnya pada abad pertama sebelum Masihi. Sebelum kelahiran Nabi Isa AS. Michael Adas. Siapalah yang mengeluarkan kata-kata yang merosakkan akal fikiran saya, mengatakan Melayu itu bangsa yang lemah. Melayu itu suka meniru. Melayu itu duduk atas pokok. Nenek moyang kita tu duduk bertani je kerjanya. Bagi saya satu penghinaan yang memang apabila kita dah tahu sejarah, memang mendatangkan satu kemarahan. Tuan-puan, tiba-tiba pula line interrupt. Mungkin sebab saya marah kot. Okey, Ustaz, kita pun dah nak sampai penghujung. Apa yang Ustaz cakap tadi, ialah sempena ni Ustaz, hari ni hari Arafah. Ya. Esok raya. Raya haji. Ya. Kita dah istiqamah nak live. Maksudnya esok kita akan live daripada pukul 12 sampai pukul 1. Mungkin saya datang ke rumah tu dengan okey, yalah saya pun lepas main raya tu dalam pukul 10.30 ke pukul 9 kita datanglah ke office Jadi jangan beritahu kat mana office, nanti orang report. Okey, jadi boleh tak Ustaz esok tim kita buat satu poster perkongsian bagaimana bangsa Melayu menunaikan haji pada zaman dahulu menggunakan kapal. Kita katakan naik haji zaman dulu lah. Naik haji zaman dulu. Dia ada buku khas dia. Naik haji zaman dulu. Jadi ialah sempena. Sempena raya haji, sempena takkanlah orang Melayu tak pergi lunaikan haji. Mustahil. Sebablah soalan, adakah orang zaman Kesultanan Melayu Melaka menunaikan haji? Boleh tulis dia punya tajuk dalam poster tim. Adakah zaman Kesultanan disebabkan ramai yang bertanya apa semua, esok kita akan keluarkan, kita akan bercerita ataupun sembang santai mengenai adakah orang Melayu Kesultanan Melayu Melaka menunaikan haji. Okey, tuan-puan, bagi saya hari ini satu impact ataupun satu kacauan otak yang terlampau apabila Ustaz Hasanuddin menceritakan pada saya bahawa bangsa Melayu telah memberi manfaat ilmu berlayar, ilmu perkapalan, ilmu pelayaran kepada dunia sebenarnya. Ya. Allahu Akbar. Bukan saya cakap tu pengkajian. Yalah, maksudnya hasil kajian Ustaz. Hasil kajian Ustaz mengatakan Kevin Raleigh dah menulis
mengatakan Michael Adas dah menulis, benda ni ada dalam buku Miftahul Melayu, guys. Tuan-puan, buku info-info mengenai hebatnya orang Melayu. Orang Melayu adalah orang yang pertama, orang Melayu adalah bukan orang pertama, bangsa yang pertama yang mengajar ilmu pelayaran, mengajar ilmu perkapalan ni kepada dunia. Bukannya duduk atas pokok. Bukan nenek moyang kita duduk atas pokok. Dah boleh bawa rumah lah. Kayu. Bukannya bangsa yang lemah. Bukannya bangsa yang hanya bangsa hamba. Pemerintahan dah. Allahu Akbar. Siapalah yang buat fitnah ni? Tuan-puan, ini satu benda yang ya Allah, bagi saya tak sesuai. Tolonglah, yang mana ada pakar ke, yang hebat ke, ada pengaruh ke, tuan-puan, tolonglah kajilah benda ni. Janganlah biar perkataan itu terpacur daripada mulut bangsa Melayu itu sendiri, mengatakan Melayu dulu kuno dah lah, jangan beria lah, jangan belagak lah, Melayu dulu bangsa pendatang lah, Melayu dulu tak hebat lah, bangsa Melayu dulu lemah lah. Udah, hentikan benda tu, tuan-puan. Tuan-puan boleh balas kepada masyarakat yang berkata macam itu, boleh balas kepada orang luar bahawa bangsa Melayu ni lah yang berkongsi ilmu pelayaran kepada bangsa di dunia ini, kepada seluruh dunia ini. Kalau tak percaya, suruh dia beli buku Miftahul Melayu. Kalau rasa tak kemampuan, boleh beli e-book dengan promosi sekarang RM50 sahaja. Okey, Zat, kita pun dah nak pergi ke satu suku, dah nak Zohor dah. Satu tajuk, sub-tajuk, Zat. Kita ingatkan 3 hari boleh habis dah. Ini main sub-tajuk pun dah sejam suku, sejam je ni. Tapi bagi saya, Ustaz, bila kita buat dalam bentuk santai gini, Ustaz, yelah ibarat macam saya bertanya dengan Ustaz lah sebenarnya. Betul tak, Ustaz? Cuma dirakam, dilihat oleh masyarakat, oleh orang ramai. Memang nanti, Ustaz. Okey, tapi dia jadi macam, kenapa dia jadi membuat-buat, Ustaz? Ustaz faham tak? Yelah, benda ilmu sejarah ni memang sesuatu yang menarik. Minat kalau kita Kena pula bangsa kita. Kalau macam saya dari segi background saya. Saya bukan daripada sejarah asalnya. Tapi memang saya minat. Daripada sekolah menengah saya minat. Minat. Tapi ikut pendidikan tu bukan. Saya dulu ambil syariah dan sebagainya. Cuma bila sambung ke peringkat PhD tu, saya merasakan saya nak ambil bahagian Tamadun Melayu. Yang ada berkaitan dengan sejarah dan Tamadun Melayu. Sebab tu saya buat PhD tentang Meriam Melayu. Sebab dia kata sejarah dan ketamadunan Melayu kan. Dan bila kita mengkaji tu, kita memang ilmu ni dia macam ada syekh, Ustaz. Ya. Apa dia macam naik syekh. Naik syekh lah. Bahasa dia sebab satunya kita bukan bercerita bangsa lain, Ustaz. Dan kita yang bercerita penting kita tidak sembrono. Kita ada sumber. Bagi tuan-puan ataupun saya, kita maklumkan kepada kepada orang ramai yang berkira-kira buku betul ke, sejarah ni betul ke, apa semua, untuk pengetahuan tuan-puan, di belakang buku ataupun di belakang ibu, ada diletakkan apa dipanggil, Ustaz? Bibliografi atau bahasa mudahnya rujukan. Ada diisi di sini. Janganlah tuan-puan mempertikaikan. Kerana semuanya ada rujukan. Mana yang dikaji kajian lapangan oleh penulis, dituliskan kajian penulis. Yang dikatakan kajian ataupun yang macam ibarat tadi, tentang bangsa Melayu dah berlayar, bangsa pertama yang berlayar, bukannya penulis yang katakan. Rujukan diambil oleh Kevin Raleigh ataupun Michael Adas. Ada banyak lagi rujukan-rujukan yang disebut dalam buku ni. Jadi tuan-puan yang dah beli tu boleh bersama-sama ikuti dengan sembang santai live alami ni selama 30 hari ni. Boleh sama-sama khatam. Kalau rasa macam tak berkesempatan nak baca ke apa semua, tapi boleh selakkan buku dan dengar perkongsian daripada Ustaz Hasanuddin kita, iaitu penulis sendiri. Okey, bagi yang berkira-kira boleh
boleh dapatkan, tak kira lah dalam bentuk e-book ke, dalam bentuk buku fizikal ke, tiada masalah. Alright, okay. Untuk tuan-puan, sebelum saya akhiri, sekali lagi saya katakan, dapatkanlah buku Miftahul Melayu ataupun dapatkanlah buku digital e-book Miftahul Melayu segera, sekarang, untuk kita pulihkan balik, untuk kita mulakan sekarang, untuk datangkan minat kepada sejarah. Sekali lagi saya ingatkan, Miftahul Melayu, kunci Melayu. Sebelum pergi ke arah-arah lain, kita ambil dulu kunci, kita buka satu persatu ilmu tentang sejarah itu. Okey, saya rasa itu sahaja Ustaz. Kita pun dah terus dah ke satu suku. Terima kasih kepada yang menonton, yang mengikuti Sembang Santai Live Alami ini, Sembang Santai Miftahul Melayu ini. Kita harap perkongsian ini diberkati. Allah terima apa yang kita buat ni Ustaz. Allah terima apa yang tuan-puan sharekan tu. Allah terima apa yang tuan-puan ilmu yang tuan-puan dengar tu. Okey, macam selalu saya kata, keburukan itu datang pada kita berdua Ustaz. Banyak pada saya lagi lah. Yang baik itu datangnya daripada Allah Ta'ala. Doakanlah bahawa agar program ataupun Sembang Santai ini, perkongsian ilmu sejarah Melayu ini dapat diteruskan. Okay. Jadi jangan lupa untuk tuan-puan, esok satu perkongsian ilmu sejarah. Adakah bangsa Melayu zaman Kesultanan Melayu Melaka menunai haji? Adakah orang menunaikan haji? Esok jam 12 hingga 1 ke satu suku. Tak boleh dah nak buat pukul 1, lebih semua. Okey, jadi bagi yang takut terlepas, boleh tekan live notification. Betul kan? Live notification team. Jadi bila kita tengah live je, automatik dia akan dapat pemberitahuan. Okey, dan mohon ringankan tulang, ringankan tangan tu, tekan share. Moga lebih ramai lagi. Macam kita kata selalu, perkongsian itulah yang membuatkan ianya tersebar. Perkongsian itulah yang membuatkan lebih ramai dapat manfaat. Okey, kami akan terus menerus melakukan perkongsian ilmu sejarah agar bangsa Melayu mula bangkit. Alright, saya rasa itu sahaja. Mohon maaf jika ada tersilap kata. Mohon maaf jika masih lagi ada kekurangan dalam live ini, dalam Sembang Santai ini. Tapi kami dari hari ke hari cuba memperbaikinya. Bagi saya, itu sahaja. Ustaz, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilayah unik di peta dunia, gugusan kepulauan Nusantara. Di sini terbina tamadun manusia, hasil buminya subur sentiasa. Datangnya Islam menyinari umat, tamadun terbina lebih hebat. Muncullah kerajaan yang berdaulat, menjaga akidah seluruh rakyat. Namun keadaan berubah akibat didatangi penjajah. Hilang dan gelap khazanah sejarah, pencipta bangun membina umat. Datangnya Islam menyinari umat, tamadun terbina lebih hebat. Muncullah kerajaan yang berdaulat, menjaga akidah
seluruh rakyat. Namun keadaan berubah akibat didatangi penjajah. Hilang dan gelap khazanah sejarah.